Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Anda bersama saya Ihsan Dahaya. 1 April kita melihat kepada fokus minggu depan. Pastinya antara perkara yang telah pun dimaklumkan sebelum ini, sempadan negara dibuka dan juga beberapa perubahan SOP akan bermula pada 1 April ini. Antaranya adalah kedai makan dibenarkan beroperasi selepas 12.30 malam, sembahyang jemaah di masjid serta surau dan juga upacara sembahyang di rumah ibadat agama lain boleh dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal. Tiada lagi had kapasiti 50% untuk kegiatan melibatkan kumpulan dan juga orang ramai, dan status vaksinasi juga tidak lagi diperlukan untuk perjalanan rentas negeri dan bagi menentukan had kapasiti di tempat kerja. Dalam tempoh dan juga suasana ini, fasa kita melalui fasa endemik ini, saya nak bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid Syed Junid yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam yang kini berada di Kuwait menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hasan. Ya, Datuk, kita melalui pelbagai jalan, pelbagai liku dalam tempoh 2 tahun disebabkan dengan isu-isu kesihatan dan sebagainya. Tetapi 1 April kita dalam suasana Omicron dan juga COVID-19 ini, banyak perkara telah pun kita perbaharui, terutamanya berkaitan dengan SOP. Tetapi sebagai permulaan, bagaimana Datuk melihat kepada kelonggaran SOP terutamanya menjelang 1 April ini ketika Malaysia memasuki fasa endemik ini, Datuk? Ya, kalau kita lihat kita berada di tahun yang ketiga sekarang dalam fasa pandemik ini, dan juga kita terpaksa melalui berbagai liku-liku dalam mengawal pandemik ini. Maka tahun yang ketiga ini dengan penurunan sedikit daripada bilangan kes dan juga nilai keboleh jangkitan tadi, maka saya rasa sudah tiba masanya untuk kita berada atau beralih kepada fasa endemik bagi membolehkan ahli masyarakat sebenarnya menjalani kehidupan seperti biasa. Namun begitu, SOP yang sedia ada walaupun dilonggarkan, saya dipahamkan daripada 180 SOP diturunkan kepada cuma sekitar 10. Ini harus kita teruskan kerana kita belum lagi selesai menghadapi masalah COVID-19 ini, tetapi kita beralih kepada fasa yang dikatakan fasa endemik, bermakna jangkitan itu masih ada, tetapi mungkin tahap keparahan dan juga bilangan kes akan menurun secara berperingkat-peringkat, tetapi boleh berkemungkinan untuk kembali menjadi pandemik kalau kita tidak berhati-hati dalam meneruskan kelangsungan hidup dengan tidak mengikuti langkah-langkah SOP yang telah pun dipermudahkan tadi. Kerana jangkitan akan terus berlaku kalau kita tidak mengamalkan cara hidup yang kita mengurangkan, yang boleh mengurangkan jangkitan. Dan juga Datuk, menerusi Datuk katakan tadi, kita harus melihat dan juga mengekalkan SOP yang mungkin kita ada seperti pemakaian pelitup muka, basuh tangan kerap dan sebagainya. Apa antara perkara yang seharusnya selain itu dapat dipatuhi dan harus diingati oleh rakyat Malaysia ketika ataupun kerana endemik ini bukan bermaksud kita telah pun selamat daripada COVID-19? Ya, betul. Endemik ini bukan bermakna kita selesai menghadapi masalah COVID-19 ini. Ini cuma fasa di mana kita kadarnya menurun sedikit, tetapi masih ada di background dan masih lagi berada di sekitar kita. Jadi SOP yang dicadangkan, yang dipermudahkan, itu termasuklah masih lagi kita pastikan bahawa penjarakan sosial, penjarakan fizikal itu diteruskan, pemakaian pelitup muka, dan apabila kita mahu mengadakan gathering, kalau boleh terutama sekali di peringkat awal selepas 1 April ni, kita cuba elakkan kecuali kalau betul-betul perlu. Dan saya rasa pada bulan Ramadan ini makin biasanya secara lazimnya penduduk ataupun masyarakat kita akan mengadakan perjumpaan, makan, berbuka puasa dan majlis berbuka puasa dan sebagainya. Dan ini kalau boleh dapat kita elakkan supaya kita dapat memantau dengan lebih terperinci apakah jangkitan tadi akan meningkat semula ataupun tidak. Kemudian yang seterusnya kepada staf Kementerian Kesihatan, saya rasa ini merupakan satu lagi fasa yang terpaksa mereka hadapi
Kalau dahulu banyak menghadapi masalah disebabkan oleh kekurangan staf dan sebagainya, staf yang bekerja dengan overloaded. Tetapi di peringkat pandemik ini bukan bermakna juga staf ini kita boleh relax, kerana masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk pemantauan. Dan saya amat mengharapkan supaya kalau kita melakukan penguasaan di fasa endemik ini harus dilakukan dengan cara yang adil, saksama, dan juga pastikan bahawa kita menurut peraturan-peraturan yang disediakan dan bukan mengikut peraturan yang dibuat sendiri. Jadi ini harus kita pastikan perkara ini berlaku. Dari segi ahli masyarakat, seterusnya kita harapkan bahawa ahli masyarakat kita dapat memperkuatkan disiplin diri. Jadi kerana kita dapat lihat dalam beberapa hari ini ada maklumat yang mengatakan bahawa ada yang memasukkan ujian RTK dan sebagainya untuk tujuan mendapatkan cuti. Ini merupakan satu perkara yang amat malang, kerana kelonggaran yang diberikan oleh kerajaan adalah untuk memastikan bahawa kita mempermudahkan proses. Tetapi janganlah disalahgunakan, kerana ini akan menyebabkan lebih banyak masalah dari segi produktiviti negara dan sebagainya. Dan juga Datuk, ini disarankan, digalakkan berkali-kali oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan untuk bagi mereka yang belum mendapatkan booster ataupun dos penggalak. Bagaimana Datuk melihat kepada peranan ini harus disambut ataupun harus dipenuhi oleh warga emas contohnya, yang mungkin ada masih lagi keraguan berkaitan dengan booster dan juga dos penggalak, dan kerajaan juga telah menetapkan bahawa kalau yang mengambil Sinovac ataupun mereka yang berusia 65 tahun ke atas tidak mendapatkan booster ataupun dos penggalak dalam tempoh seminggu ini, berkemungkinan sertifikat ataupun sijil vaksinasi itu tidak akan lengkap. Apa komen Datuk? Ya, saya menyokong langkah ini terutama sekali bagi golongan yang lebih daripada golongan warga emas kita. Mereka perlu mengambil vaksin ini dan perlu mengambil booster, kerana kita tahu bahawa apabila mereka mengambil booster, immunity mereka akan lebih terjamin daripada tidak mengambil booster ataupun tidak mengambil vaksin secara langsung. Jadi saya rasa tidak ada lagi keraguan sebenarnya. Ini merupakan langkah yang baik, dan kita harap dengan ada kemudahan yang disediakan oleh kerajaan seperti boleh walk in untuk mendapatkan booster, mudah untuk mendapatkan akses kepada perkhidmatan vaksinasi ini, harus kita ambil kesempatan ini untuk mendapatkan booster. Kerana kita tahu mereka yang dimasukkan ke hospital mempunyai yang berada dalam kategori 4, kategori 5 dan juga yang meninggal, kebanyakannya adalah besar daripada peratusannya adalah mereka yang tidak mengambil booster ataupun tidak mengambilkan vaksin langsung. Jadi saya rasa perlu kita harapkan bahawa ahli-ahli keluarga menasihatkan supaya warga emas dalam keluarga mereka segera mengambil vaksin booster ini untuk memastikan mereka tidak menghadapi masalah pada masa hadapan. Dan juga Datuk, akhir sekali kita minggu hadapan akan memasuki bulan Ramadan, dan selepas itu kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, dan pastinya ini antara perkara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia selepas 2 tahun mungkin tidak boleh pulang ke kampung, tidak berkumpul bersama keluarga. Tetapi sebagai seorang pakar perubatan kesihatan awam, apa nasihat dan juga saranan Datuk? Ya, walaupun kita akan menyambut Ramadan dan juga diikuti dengan Aidilfitri, saya rasa kita harus berhati-hati supaya mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, kalau boleh kita elakkan daripada berada dalam kumpulan besar, mengadakan pertemuan-pertemuan yang besar, dapatlah kita elakkan, kerana kita masih lagi berada di dalam fasa di mana disebut sebagai endemik. Virusnya masih lagi berada di kalangan masyarakat. Cuma dari segi tahap frekuensinya penyakit ini mungkin berkurangan. Tetapi kita harapkan jangan lupa bahawa segala SOP yang disarankan itu perlu kita ikuti, dan kita masih kerajaan perlu melakukan pemantauan dengan lebih terperinci supaya tidak berlaku lonjakan kes selepas daripada kita menyambut Aidilfitri nanti.
Dan juga Datuk sikit lagi, adakah Datuk menjangkakan perkara ataupun lonjakan kes itu berlaku selepas 1 April ini apabila kebanyakannya SOP dilonggarkan dan sebagainya, dan apa langkah yang perlu kita laksanakan ataupun langkah yang perlu kita lakukan, Datuk? Ya, dua perkara yang akan menyebabkan mungkin memungkinkan berlakunya lonjakan ini. Pertama, kalau ahli masyarakat kita tidak mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan, dan pada masa yang sama juga bilangan ataupun peratus mereka yang mendapatkan vaksin booster masih lagi rendah, saya dipahamkan di bawah 60%. Dua faktor ini. Yang ketiga adalah pembukaan sempadan kita. Apabila kita ada traveller yang akan masuk, dan mereka ni akan datang, dan ini kalau kita tidak kawal dengan betul-betul akan menyebabkan berlakunya outbreak secara kluster-kluster tertentu. Jadi saya rasa pemantauan yang begitu terperinci harus dilakukan, dan kalau berlaku outbreak ya pada semasa endemik ini, harus kita gemblingkan tenaga untuk mengawal supaya outbreak tadi tidak berkembang, tidak membesar sehingga mengganggu ataupun tersebar kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam. Banyak lagi perkara yang mungkin kita akan sentuh selepas ini, tetapi ini antara fokus kita minggu depan, terutamanya pada 1 April 2022 apabila sempadan itu dibuka. Banyak kelonggaran berkaitan dengan SOP telah pun dikurangkan ataupun dilonggarkan, dan ini antara tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa keadaan itu terus selamat walau apapun keadaan dan juga situasi, terutamanya ketika kita berada dalam fasa endemik ini. Kita nak berhenti rehat seketika sebab selepas ini saya nak cerita ataupun nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan apa yang usahawan-usahawan mikro lakukan sepanjang bulan Ramadan. Mungkinkah ada kenaikan dan sebagainya. Bagaimana peluang ini diambil, itu akan saya bincangkan seketika nanti. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.